أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Maksudnya, apa sebabnya Nabi Nuh berkata, menyambung ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, apa sebabnya kamu berkeadaan tidak menghargai kebesaran Allah dan kekuasaannya, padahal sesungguhnya Ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan 7 petala langit bertingkat-tingkat, dan Ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu yang terang benderang. Dan Allah telah menumbuhkan kamu hidup dari benda-benda yang berasal dari bumi dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Kemudian Ia mengembalikan kamu ke dalam bumi sesudah mati dan mengeluarkan kamu daripadanya sesudah dihidupkan semula untuk dihisap dan diberi balasan dengan pengeluaran yang sesungguh-sungguhnya. Dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya. Kita sambung ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya dengan mengemukakan hujah-hujah yang kuat menggunakan akal dan supaya menggunakan panca indera, melihat diri sendiri dan melihat alam sekeliling, yang menjadi tanda wujudnya Allah, tanda kekuasaan dan segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Apalah kamu ni tidak rasa takut sedikit pun? Itu tafsirnya. La tarjuna ay la takhafuna lillah. Kamu tidak rasa takut melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Sekiranya kamu melawan Allah Subhanahu wa taala, kamu akan menerima hukuman daripadanya. Sekiranya kamu beriman dan mentaati Allah, Allah mengurniakan kepada kamu nikmat yang melimpah ruah. Para ulama di kalangan sahabat dan tabi'in menafsirkan ayat ini dengan maksud, adakah kamu tidak rasa takut, kamu tidak mengharapkan daripada Allah sesuatu yang sangat besar sekiranya kamu beriman? Allah yang mempunyai kebesaran, sekiranya kamu beriman, kamu percaya, kamu ikut, kamu dapat kurnia yang tidak terhingga.
Sebaliknya, jaga. Kalau kamu lawan Allah Ta'ala, hukuman juga tidak terhingga. Kamu tak rasa gerun ke? Tak ingat ke perkara yang boleh berlaku bila-bila masa? Wa qad khalaqakum atwara. Lihat pada diri kamu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, adakah kamu tidak melihat? Sesungguhnya dia telah menciptakan kamu mengikut peringkat-peringkat. Peringkat air mani. Campuran air mani lelaki dan perempuan, suami isteri. Menjadi darah beku, menjadi daging, menjadi tubuh. Dibentuk anggota-anggotanya, tulang orat, aliran darahnya, dan diberi roh, hidup, dikurniakan akal, panca indera. Setelah dilahirkan ke dunia, bermula dari bayi, kemudian jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi orang muda, jadi dewasa. Lepas dewasa tua, lepas tua nyanyuk. Muda tengok ke? Di mana kedudukan kamu? Kamu ni bukannya gagah sangat, ada kuasa sangat. Tengok diri kamu. Pada diri kamu menjadi dalil, menjadi bukti adanya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Adakah kamu tidak melihat bagaimana Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia saja, yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, yang tidak ada bandingan dan tandingan, mencipta 7 petala langit berlapis-lapis. Masa ayat Quran ini diturunkan, tak ada lagi kecanggihan ilmu sebagaimana yang ada pada hari ini. Hari ini manusia dapat mengesan, bukan sahaja di bumi, dapat mengesan angkasa lepas. Yang terlalu nipis dapat dikesannya. Banyak lagi perkara yang tak diketahui. Ahli-ahli sains angkasa lepas mengakui langit ini ada lapisan dia. Quran mengatakan 7 lapis langit, 7 petala langit. Banyak kajian-kajian sains angkasa lepas yang dulunya bercanggah dengan Quran, dengan alat-alat moden, betul macam Quran kata. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari beredar mengikut tempat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dulu banyak ahli sains mengatakan matahari senyap, tak bergerak langsung. Yang bergeraknya bumi, bintang duk keliling dia. Hari ini ada alat dapat mengesan matahari juga beredar. Betul sebagaimana Quran kata. Ini menandakan Quran daripada Allah, mukjizat ilmu, dan menandakan 7 petala langit adalah dalil bagi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan segala isinya. Wa ja'alal qamara fihinna nura. Allah Ta'ala melalui Rasul Nuh alaihi salam mengemukakan perkara yang dapat mereka nampak, yang dapat mereka lihat ada atas kepala mereka di langit. Allah menjadikan bulan yang dapat kamu lihat. Bulan yang terletak di langit itu mempunyai cahaya. Ada cahaya. Bukan lampu cahaya. Cahaya yang dapat menjadi isyarat. Kita duduk di tepi laut ni boleh dapat isyarat. Sebagai contoh, orang tua-tua, kalau bulan besar, pasang besar. Bulan separuh jadi pasang 2. Bulan kecil, pasang besar balik. Kadang-kadang boleh buat ukuran. Masa bulan kecil, mudah hujan lebat. Kalau banjir, banjir besar. Kalau bulan besar, payah hujan lebat. Kalau banjir, banjir tak besar. Di mana pada bulan ada cahaya. Cahaya yang memberi isyarat.
menunjukkan ada hubungan di antara bumi dengan langit. Bukan saja menjadi dalil kekuasaan Allah, kurnia Allah pada kita. Termasuk bulan yang berubah dari satu masa ke satu masa. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urdunil qadim. Dan bulan kami qadarkan kepadanya tempat-tempat turunnya, sehingga bulan kembali daripada bulan purnama jadi bulan sabit, macam seludang yang melengkung, menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Wa ja'ala syamsa siraja, dan dia menjadikan matahari sebagai lampu. Sirat, lampu yang menyuluh. Bila tubik matahari, kalau habis lampu elektrik. Kalau lampu elektrik, spotlight kalau habis, tak boleh lawan. Matahari adalah ciptaan Allah secara langsung. Lampu ni Allah Ta'ala beri ilmu sikit pada manusia. Lampu boleh ubah, bulan dan matahari tak boleh ubah. Bulan matahari tak boleh alih, tak boleh ubah. Tak ada kuasa besar dunia yang boleh ubah bulan dan matahari. Begitulah benda yang Allah Ta'ala tetap tak boleh ubah. Halal haram tak boleh ubah. Halal haram, hukum yang dinahkan dalam Quran, Tuhan tetapkan rakaat-rakaat semayang dengan Nabi aja. Ini yang ditetapkan secara qat'iyat. Ini tak boleh diubah, tak boleh pindah. Begitulah contohnya dalil ala ayat yang dapat dilihat, al ayatul manzurah, ayat yang dapat dilihat tak boleh ubah. Al ayatul maqru'ah, ayat-ayat yang dibaca, yang dinah tak boleh ubah. Ini menjadi tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ubah, kita menyanggah peraturan alam, menyanggah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia zaman Nabi Nuh tak siapa lagi nak mikir begitu. Cukuplah masa itu dengan Nabi Nuh kata, Tuhan jadikan matahari sebagai lampu kepada kamu yang terang benderang. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menjadikan pertumbuhan kamu daripada bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Ada ulama yang menafsirkan dengan kejadian manusia sendiri. Bermula dengan Nabi Adam AS, dijadikan daripada tanah. Tuhan jadikan Adam daripada tanah dengan kuasa Allah Ta'ala. Tanah yang dibentuk itu ditiup roh, dikurniakan kehidupan, ada akal. Ini kekuasaan Allah. Dilahirkan daripadanya zuriat. Walaupun manusia selepasnya daripada mani, lelaki dan perempuan. Mani ini daripada zat-zat yang kita makan, makanan-makanan yang kita makan daripada bumi juga. Begitulah sekadar rezeki yang menjadi sumber kemudahan kehidupan kita di atas dunia, Tuhan tumbuhkan di bumi ini. Sama ada pohon kayu yang dapat kita lihat dengan dekat, termasuklah petroleum, gas dan sebagainya. Saintis mengatakan ini daripada bahan-bahan yang ada di laut, yang kambuh, yang ditimbus macam-macam bangkai, macam-macam kerang, macam-macam jenis, ditimbus lama-lama jadi gas, jadi petrol, jadi macam-macam. Tuhan jadikan tumbuh-tumbuhan di bumi memberi manfaat kepada manusia. Summa yu'idukum fiha, kemudian Tuhan kembalikan kamu kepadanya. Tuhan tak jadi dengan kamu tetap mati. Mati kambuh dalam tanah. Dalam perut you pun lepas dalam tanah juga akhirnya. Kemana sekalipun, mengikut adanya, kamu dikembalikan ke dalam bumi balik bila kamu meninggal dunia. Wa yukhrijukum ikhraja, kemudian dia mengeluarkan kamu bila kamu dibangkitkan semula. Dengan berlakunya hari kiamat, dihidupkan semula. Itu kekuasaan Allah. Allah Ta'ala tunjuk bagaimana rumput yang kering, pohon kayu yang kering oleh kemarau yang panjang, kebakaran jadi abu,
Dari aborigin. Turun hujan tumbuh balik. Turun hujan tumbuh balik. Bagaimana bangkai seekor bangkai yang mati. Daripada bangkai yang mati busung, jadi berjuta ulat pula. Ini kekuasaan Allah. Inilah Allah yang akan menghidupkan kamu semula setelah kamu meninggal dunia. Rasul memberitahu tentang Allah, memberitahu tentang adanya hari kiamat. Ini dasar yang sama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Daripada Nabi Adam, Nabi Nuh sehingga Nabi Muhammad SAW memberitahu tentang percaya kepada Allah dan hari akhirat. Hari kamu dibangkitkan semula dihisap amalan kamu mengikut apa yang kamu amal daripada petunjuk Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasul yang dilantik oleh Allah dengan hukum syariat, akhlaknya, akidahnya dan segala-galanya. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Dan Allah menciptakan untuk kamu bumi laksana hamparan. Tuhan jadikan bumi tempat kamu berpijak ni macam hamparan. Boleh buat rumah, boleh buat macam-macam. Bumi ni ligaknya, perjalanan dia. Kalau kita naik kapal terbang, laju pada kapal terbang lagi. Kalau kita pergi ke Mekah, daripada Kuala Lumpur sampai ke Jeddah 9 jam. 9 jam. Walaupun kita bertolak malam, sapanya malam juga. Kita tengok beza waktu dia tu menunjukkan lajunya perjalanan bumi ni. Tengok ada laju tu tak lekat duduk kita. Rebah jalan atas bumi. Tapi Tuhan jadikan bumi sebagai hamparan. Sebagai hamparan kepada kita. Para ulama kaji bumi mengatakan dalam perut bumi ni ada lautan api, ada lautan gas. Dalam perut bumi ada bateri rupanya Tuhan buat. Jangan duk cocoh-cocoh main. Cocoh-cocoh main meletup bateri. Jadi perut bumi macam-macam, cocoh bateri, tebuk bateri. Manusia yang merosakkan, yang buat punah bumi sebagai hamparan. Litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu berjalan di atas muka bumi itu melalui jalan-jalan yang luas. Jalan yang luas. Sama ada jalan di atas muka bumi, boleh buat lebuh raya. Nak luas mana sila, boleh buat lebuh raya. Nak selisih buah kereta, boleh buat. Cukup bumi Tuhan buat ni. Ada ahli-ahli ekonomi mengatakan takut bumi tak cukup, buat rancangan keluarga macam-macam. Jangan lahir ramai sangat. Dia nak tunjuk lebih pada Tuhan pula. Punah ranah habis. Tuhan dah atur semua. Bumi cukup untuk manusia. Ada kerajaan pula kedekut nak bagi tanah pada rakyat, takut tak cukup tanah. Macam dia Tuhan pula. Padahal tanah berlambak lagi, bukit buka banyak lagi. Tuhan jadikan luas. Kita yang sempitkan. Beri rumah murah. Beri rumah murah, harga mahal juga, tak apalah. Sebuah rumah 2 bilik, tak tahu anak mana, mak mana, adik-beradik, lelaki puan mana. Takut tak cukup tanah. Ini perangai uduh. Perangai jahat. Tuhan jadikan bumi ni luas, bukan saja jalan untuk tempat tinggal. Jalan dalam laut ada, jalan atas udara ada. Atas udara juga berkait dengan tarikan bumi. Tak boleh lepas pada tarikan bumi kapal terbang tu. Lepas pada tarikan bumi kita tak boleh nyawa. Dayiqan harajan ka'annama sa'adu fis sama'. Tuhan sebut dalam ayat yang lain, orang yang iman dia tahu betul macam dia naik tinggi lebih pada hak bumi, tak boleh menapah. Nabi Muhammad belajar sains mana? Di mana ilmu Nabi Muhammad belajar? Kalau naik tinggi lebih pada paras yang dibenarkan, manusia tak boleh menapah. Kapal terbang memberi isyarat, kalau tinggi sangat dia akan buat keluar gas untuk bernapas. Beritahu. Quran dah beritahu. Nabi Muhammad belajar di mana? Mekah mana ada sekolah, mana ada universiti. Menandakan Quran adalah kitab mukjizat. Tak boleh lepas pada tarikan bumi. Tuhan jadikan bumi ini jalan yang terbentang luas untuk kamu nak pergi ke mana-mana. Itu ucapan Nabi Nuh alaihi salam.
yang disampaikan berkaumnya merupakan hujah-hujah supaya mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi yang degil tetap degil juga. Hanya mereka yang Tuhan beri hidayah, yang tak sombong, yang tak takabur, Tuhan beri hidayah, dapat hidayah. Yang sombong macam iblis, iblis tu dia sombong. Bukan main iblis ni hebat. Para ulama sebut ditawan oleh malaikat, bawa ke langit, malaikat tarbiyah. Malaikat yang tarbiyah iblis ni hebat, malaikat tukang tarbiyah. Malaikat tak tahu dalam dada dia ada sifat takabur. Iblis tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Mereka yang tak dapat hidayah, mereka yang merasakan dirinya lebih pada orang, lupa pada Allah Ta'ala. Orang yang nak cari kebenaran, Tuhan beri hidayah. Di sini Tuhan tunjukkan bagaimana Nabi Nuh menerangkan kepada kaumnya supaya beriman kepada Allah. Tetapi yang degil tetap degil juga. Walaupun mereka tengok Nabi Nuh ni daripada dilahirkan ke dunia. Hak tua-tua tu tengok Nabi Nuh dilahirkan ke dunia daripada kanak-kanak sampai dilantik menjadi rasul. Belum jadi rasul tu benar, amanah, akhlak mulia, cerdik. Mereka tengok dengan mata mereka. Kemudian diwahyukan. Nabi Nuh menyampaikan ucapan dia dengan bijak. Dengan bijak. Ucapan Nabi Nuh ni pula hebat. Macam tahu sains teknologi, mana tahu angka selepas. Mana masa tu mana ada teropong, ada apa. Menandakan Nabi yang dilantik oleh Allah mengajak manusia beriman kepada Allah, melihat dalil-dalil pada diri sendiri, pada kejadian langit dan bumi, sehingga beriman kepada Allah. Tujuannya orang beriman kepada Allah, tunjuk dalil-dalil, dalil-dalil yang mudah, jangan tunjuk dalil yang payah. Mengaji tauhid tak faham tauhid, siapa tua tak faham ubang. Mengaji dah tinggi, banyak kitab mengaji. Mengaji akidah tak faham. Ini kerana kita menyampaikan ilmu akidah dengan cara yang mudah. Tengok Nabi Nuh menyampaikan syarahan dia supaya orang percaya pada Tuhan. Mudah je. Tengok pada diri sendiri kejadianmu, tengok pada langit dan bumi. Ini dalil untuk percaya pada Allah Ta'ala. Kita ni main tanjizi qadim, tanjizi hadis, saluhi qadim, salih hadis, nak tanpa tak tahu. Akhirnya tak kenal Tuhan. Jadi punah habis. Wallahu a'lam.